Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Iskandar Mirza daripada Institut Jantung Negara. Kita punya panel penceramah pada petang ni lah. Apa khabar Dr. Iskandar? Sihat. Okey. Dr. Iskandar ni kawan saya dulu waktu sekolah. Sekarang dia dah jadi pakar dah. Okey. Sebelum Dr. Iskandar teruskan dengan ceramah pada petang ni, izinkan saya bagi tahu, perkenalkan dulu Dr. Iskandar. Dia punya latar belakang sikit. Nama Dr. Iskandar Mirza bin Amran. Maaf. Beliau merupakan fellow clinical cardiology dan juga pakar perubatan dalaman di Institut Jantung Negara. Beliau juga merupakan ahli dan ketua inilah untuk division Medic Tutor Malaysia. Ini terkenal ni, para doktor banyak bagi advice, bagi respons dekat Medic Tutor ni. And then untuk sejarah pekerjaan beliau, bermula dengan HO di Hospital Duchess of Kent 2010 hingga 2012, Julai 2012. And then MO Hospital Tambunan Julai 2012 hingga Disember 2013. Medical officer dan digazetkan sebagai pakar perubatan dalaman di Hospital Putrajaya Januari 2014 hingga Mac 2019. Lepas tu beliau mengetuai Clinical Research Center dekat Hospital Tuanku Ampuan Najihah Julai 2019 hingga Jun 2021. And then sebagai pakar di Hospital Tuanku Ampuan Najihah April 2019 hingga Jun 2021. Dan sekarang beliau berkhidmat di IJN bermula Julai 2021. Okey, sedikit latar belakang akademik. Beliau merupakan membership of Royal College of Physicians Ireland, MRCPI, daripada Royal College of Physicians of Ireland. And then mendapat ijazah pertama Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, MBBS pada Mei 2010 daripada UiTM. Beliau juga sebenarnya pernah dilantik menjadi pensyarah kehormat di dua buah universiti, iaitu Cyberjaya University College of Medical Science 2018 hingga 2019 dan International Medical School di IMU Honorary Lecturer 2019 hingga 2021. Lepas tu beliau banyak memberikan ceramah dan diinterview oleh pihak media. Kita selalu tengok juga ni Dr. Iskandar keluar dalam media arus perdana lah. Dan beliau telah pernah mendapat award Excellent Service Award 2006 2020. And then beliau actively involved in research, terutamanya berkaitan dengan kardiologi lah. Dan saya selalu nampak beliau ada publish juga some of high impact journal dekat high impact journal. So maksudnya Dr. Is ni seorang yang berdedikasi. Kalau nak jadi pensyarah pun boleh saya rasa ni, sebab dia punya track record dia sangat mantap saya tengok. Okey, tanpa buang masa, saya jemput untuk Dr. Is menyampaikan ceramah. Ceramah lebih kurang 40 minit, and then kita ada sesi santai untuk berborak dengan Dr. Is dalam 20 minit. Maybe para peserta bolehlah mengajukan soalan selepas Dr. Is memberikan ceramah, dan selepas itu kita ada sesi fotografi. Boleh nanti bersedialah untuk membuka video pada sesi fotografi. Tajuk pada hari ini adalah apa kesan stres terhadap kesihatan jantung. Kita tahu sekarang ni kita daripada
transition daripada BDR work from home kepada kerja yang kerja seperti biasa. So dah mula dah stres di tempat kerja. Ahli akademik, pensyarah pun ada stres, mental emosi pun stres, nak capai KPI, nak publish paper, dan masa sama nak mengajar, and then ada audit lah apalah semua. And then maybe support staff pun dapat pressure, nak kena dari segi fizikal, dari segi mental. So maybe Dr. Is bolehlah sikit sebanyak bagi panduan kesan stres terhadap kesihatan jantung. Okey, dipersilakan. Terima kasih Prof Dafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga Fakulti Sains dan Teknologi. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Dafizi kerana menjemput saya untuk memberikan ceramah mengenai kesan stres terhadap kesihatan jantung. Okey, sebelum kita mulakan saya share screen dulu. Nama saya Dr. Iskandar Mirza bin Amran. Saya merupakan Fellow Klinikal Kardiologi dan Pakar Perubatan Dalaman di Institut Jantung Negara. Okey, sebenarnya setiap orang ada stres. Setiap orang ada stres dan apa yang membuatkan kita rasa tidak sedap hati biasanya akan membuatkan stres dalam badan kita. Jadi bila ada stres ni macam-macam berlaku dalam yang kita tak tahu hormon dalam badan kita. Pelbagai benda hormon yang dirembeskan semasa kita mengalami stres. Dan biasanya bila kita ada stres ni, kita untuk jangka masa yang singkat adalah satu yang normal. Tapi bila yang berlaku secara kronik, berterusan, itu bahaya. Kerana hormon-hormon ni tak sepatutnya dirembeskan secara berterusan. Contoh stres yang biasa kita alami dalam masa yang singkat adalah contoh kita dikejar anjing. Dikejar anjing atau rumah kita masuk pencuri. First kali dalam badan kita akan start ada rembesan hormon tu sebab apa yang kita nak buat masa tu, masa berlakunya perkara ini, kita akan cuba lari. Jadi bila nak lari ni badan kita kena ada adaptasi untuk kita berlari. Kita tak boleh macam dari keadaan kita yang rehat tiba-tiba nak lari, tiba-tiba tak boleh. Jadi ada setengah hormon dalam badan kita yang diperlukan untuk membuatkan kita berfikir lagi cepat, lagi mantap dan juga dan badan kita harus bersedia untuk kita berlari. Jadi sebab tu kita perlukan gula yang tinggi dalam badan untuk memberi tenaga kepada otot dan juga otak untuk berfikir. Jadi inilah hormon-hormon yang diperlukan semasa kita berada dalam keadaan stres. Jadi tapi bila stres tu berterusan, jadi hormon ni akan merosakkan badan kita. Sebab tu bila kita ada stres, kita kena cuba selesaikan stres yang kita ada. Kita tak boleh teruskan menerima stres tu dengan hati terbuka. Kerana apa? Benda ni akan merosakkan jantung kita dan juga otak kita. Okey. Jadi apa kesan stres terhadap badan kita bila kita ada stres? Stres pertama sekali ada hormon dinamakan hormon kortisol dan juga adrenalin. Okay, ni dua hormon yang utama lah dalam badan kita yang akan dirembeskan oleh kita punya organ yang dinamakan organ adrenal. Dia betul-betul berada di atas buah pinggang. Di dua buah pinggang ada dua organ kecil dinamakan adrenal gland. Jadi dia akan rembeskan ini dua kortisol dan juga adrenalin hormon, dua hormon ini yang sangat penting untuk kita regulate stres kita. Jadi saya beritahu apa yang akan berlaku setiap hormon ni. Jadi kalau adrenalin ni kita pernah dengar kalau orang kata bila adrenalin kita pump tinggi dalam badan, kita akan rasa berdebar-debar, kita akan rasa lebih alert untuk bertindak. Jadi ini yang penting untuk adrenalin. Dia buatkan kita berfikir secara cepat. Bukan itu saja, dia akan buatkan saudara kita mengecut sedikit supaya banyak darah pergi ke jantung dan juga pergi ke otak untuk berfikir dan untuk jantung pump dengan lebih laju. Jadi hormon ini akan menyebabkan jantung pump laju kerana apa? Kita perlukan lagi banyak tenaga dan gula untuk dibekalkan kepada otot-otot. Kalau kita perlukan berlari ke ataupun kita perlu berfikir. Jadi darah ni akan dipump dengan lebih lagi efisien kepada otak dan juga otot-otot dalam badan kita. Dan hormon kedua kortisol. Jadi apa hormon kortisol ni buat? Dia akan membuatkan peningkatan paras gula dalam badan. Kenapa? Kita perlukan gula semasa kita stres. Untuk kita bergerak atau berlari dengan cepat, kita perlukan kandungan gula yang tinggi dalam darah. Itu normal. Itu memang satu perkara yang sangat normal. Jadi dua-dua hormon ni akan menyebabkan jantung kita pump dengan laju dan gula akan meningkat dalam darah kita. Jadi apa berlaku? Peningkatan tenaga dan juga gula darah akan
akan membuatkan kita dapat respon dengan surrounding kita. Supaya kalau kita lari, kita dapat lari dengan laju dan pada masa yang singkat. Tapi masalahnya di sini, jika stres itu berterusan, contoh berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak stres itu tak dapat dihilangkan, ia akan membuatkan salur darah pertama sekali saudara kita akan jadi mengeras. Bila dia mengeras, akan membuatkan tekanan darah akan meningkat. Bila tekanan darah meningkat, untuk sementara waktu, dia akan normal balik kalau kita kurangkan stres kita. Tetapi jika ianya berterusan, jadi saudara itu akan mengeras secara permanen. Jadi bila benda ni berlaku, tekanan darah kita akan meningkat dan kita akan mendapat penyakit darah tinggi lah. Itu satu. Nombor dua, bila kita ada masalah penyakit darah tinggi dan jantung kita pump dengan laju, otot di jantung kita akan mula membengkak. Ini normal. Macam contoh kita pergi ke gym atau kita pergi gymnasium, kita akan cuba mengangkat berat. Bila kita selalu angkat berat, otot kita akan membengkak dan akan membesar otot kita. Ini sama punya efek dia dengan jantung kita yang berdenyut dengan kadar yang laju. Jadi otot kita akan membengkak. Jadi apabila otot tu membengkak, kita punya kandungan darah yang boleh masuk dalam jantung tu mengurang. Jadi ini yang membuatkan dia punya efisien jantung itu untuk pump darah ke seluruh organ badan berkurangan. Sebab tu orang yang ada masalah jantung bengkak ni dia rasa letih. Sebab apa? Darah kurang pergi keluar dari jantung dia. Jadi nutrien dan juga oksigen berkurangan pergi ke otak dan juga organ-organ dalam badan. Jadi mereka akan rasa letih, tak bermaya, cepat marah, benda-benda perkara begitulah. Dan ini akan membuatkan jantung bila dia semakin bengkak, dia akan fungsi dia semakin berkurangan dan dia akan lemah. Bila jantung sudah lemah, jadi limitasi banyak pelbagai limitasi untuk kita bergerak, semuanya akan tergendala. Jadi ini yang membuatkan kita mendapat serangan jantung ataupun stroke bila kita mengalami stres yang terlalu lama. Jadi dekat sini kita boleh simpulkan bahawa stres yang sementara adalah okey, tidak ada masalah. Tapi stres yang berterusan, kita terpaksa, kita perlu menyelesaikan stres kita supaya kita tidak sentiasa berfikir dan membuatkan otak kita memaksa organ adrenal kita merembeskan hormon kortisol dan adrenalin dalam badan kita. Jadi ini yang saya nak simpulkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bahawa stres tidak bagus dalam pada jangka masa yang lama. Jadi apa yang boleh memberi stres dalam badan kita? Terlalu banyaklah. Macam Prof. Dafizi cakap tadi, masalah di tempat kerja, nak buat assignment apa dengan student, ada kelas bersama student dan ada masa kita ada masalah dengan student kita. Lepas tu kita ada banyak paper nak kena tanda. Ini semua stres yang akan berterusan dalam diri kita. And then bukan itu saja, masalah keluarga merupakan salah satu punca stres yang utama untuk individu yang biasa yang kita dengar lah, masalah keluarga. Dan juga yang ketiga yang paling selalu kerap berlaku adalah masalah kewangan. Lebih-lebih lagi yang kita dari zaman pandemik ni di mana pelbagai dugaan kepada mereka yang lebih-lebih lagi yang berniaga yang terpaksa gulung tikar kerana tiada bisnes yang boleh dijalankan pada masa pandemik ni. Jadi setiap individu mempunyai cara yang berlainan untuk mengawal stres. Ini yang saya perlu berikan perhatian tinggi kepada anda semua kerana apa? Dari segi profession doktor. Sepanjang saya bekerja lebih daripada 10 tahun, setiap orang mempunyai stres level yang berlainan. Dan kita tak boleh nak kata kalau kita contoh kita jaga satu kelas ni mungkin nakal sedikit student dia. Kita jaga dah lama, mungkin dalam masa 2-3 bulan kita jaga okey je. Memang kita tahu student adalah agak nakal dan selalu kacau lecturer. Tapi kita boleh handle. Tiba-tiba kita digantikan dengan lecturer baru untuk menjaga kelas tersebut. Dalam masa seminggu, lecturer itu mendapat depresi. Jadi kita tak boleh nak kata kenapa saya okey, dia tak okey. Itu ialah satu soalan yang salah. Kerana apa? Setiap orang mempunyai threshold stres yang berbeza. Dan kita tak boleh menyamakan diri kita dengan orang lain.
Macam contohlah kalau orang dulu kata, oh dulu saya okey je, kenapa orang sekarang tak boleh? Itu tidak lain. Sebab apa, memang terbukti setiap orang mempunyai threshold stres yang berbeza. Dan bila mereka ada threshold yang stres yang sangat rendah, jadi dia membuatkan mereka senang untuk mendapat kemurungan. Jadi kita nak elak masalah kemurungan ni, kerana kemurungan ni bukan satu masalah besar di mana rawatan dia agak sukar untuk dirawat. Kalau anda lihat orang yang ada depresi, bukan setakat psikoterapi, bukan setakat rawatan percakapan saja diperlukan. Mereka hanya juga perlukan ubat-ubatan untuk membuatkan mereka lebih bermaya. Jadi kalau boleh kita kena sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain, sebab kita tak tahu cara orang handle stres berbeza setiap individu. Jadi contoh yang negatif yang akan berlaku bila orang mendapat stres, biasanya mereka akan pertama merokok. Ini yang salah satu yang saya selalu dapat daripada pesakit saya. Bila kita tanya kenapa mula merokok kembali, kerana stres tak ada kerja, stres ada masalah hubungan. Jadi ini adalah salah satu yang cara adaptasi yang negatif terhadap individu. Pertama, merokok kita sudah sedia maklum yang asap rokok ini mempunyai toksin yang membuatkan salur darah kita mengeras. Jadi bila sebab tu orang yang merokok ni, tak kira dia kurus ke ataupun obes ke, dia akan mendapat serangan jantung dan dalam masa yang cepat, dalam masa yang singkat. Dan kebanyakan pesakit yang mengalami serangan jantung di IJN juga adalah mereka dalam merokok. Dan mereka sangat muda dan tidak gemuk. Mereka mempunyai BMI yang normal. Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa rokok adalah salah satu punca paling utama untuk seseorang itu mendapat serangan jantung dan juga stroke pada usia yang muda. Nombor dua, salah satu cara untuk bagaimana mereka untuk menghilangkan stres mereka adalah mereka makan berlebihan. Ini selalu kita dengar. Kita dengar di kaca televisyen, di radio, ataupun rakan-rakan ataupun keluarga kita sendiri. Bila mereka stres, mereka rasa nak makan makanan yang sedap. Ini yang selalu berlaku. Jadi bila benda ni berterusan, setiap hari mereka akan makan berlebihan dan ini akan menyebabkan mereka akan mengalami obesiti. Obesiti, dan ini akan menyebabkan masalah stroke juga. Bila obesiti ni, dia punya kolesterol akan meningkat, gula akan meningkat, jadi ia akan menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Dan orang yang mempunyai stres biasanya tidak aktif. Ini yang normal. Kita akan lihat mereka yang stres, apa point untuk mereka menggayakan gaya hidup sihat bila mereka stres. Jadi semua benda mereka akan tidak bermaya untuk melakukan. Jadi bila tidak aktif, lagi meningkatkan risiko mendapat stroke dan juga serangan jantung. Dan tidak itu juga, kita boleh lihat orang yang stres akan memakan makanan yang tidak sihat. Dan kita tak boleh nak nafikan makanan tidak sihat ni adalah jauh lagi senang untuk kita dapat daripada makanan yang sihat. Jika kita nak dapat makanan yang sihat, biasanya kita kena masak dan membeli dari kedai. Dan juga agak ada masa sukar untuk kita dapatkan makanan yang sihat ni. Dan kita tahu makanan sihat ni jauh lagi mahal daripada makanan yang diproses macam KFC, McD, burger, jauh lagi murah. Jadi ini membuatkan mereka lagi senang untuk membeli makanan yang tidak sihat, processed food. Kerana apa? Ianya jauh lagi murah dan juga cepat. Orang yang stres tidak akan cuba untuk berfikir apa kesan sampingan daripada apa yang mereka makan, kerana mereka sedang dalam keadaan yang stres. Jadi ini yang salah satu juga punca kenapa paras kolesterol dan juga gula meningkat, kerana mereka juga akan minum air berkarbonat yang mengandungi kandungan gula yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, kepada mereka yang berumur lebih kepada 40 tahun, 40 tahun mereka akan biasanya mereka akan mula mendapat masalah kesihatan tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol tinggi dalam badan. Jadi kebanyakan pesakit kita akan menyediakan ubat. Kerana apa? Kerana tekanan darah dan juga kolesterol dan paras gula perlu dikontrol pada tahap yang normal. Jika tidak dikontrol pada tahap normal, apa yang akan berlaku? Mereka akan perlahan-lahan mendapat kolesterol mendap pada saluran darah dan menyebabkan saluran darah itu sempit.
dan lama-lamaan boleh mendapat serangan jantung ataupun stroke. Masalah utama mengapa pesakit ada masa tidak mahu makan ubat-ubat kecil manis darah tinggi mereka adalah kerana mereka tidak akan dapat simptom. Setengah majoriti pesakit yang punya tekanan darah yang sangat tinggi tidak mempunyai simptom apa-apa saja, tidak mempunyai sakit kepala, pening atau muntah. Jadi bila sudah mendapat stroke baru ada simptom. Bila sudah terlambat, sama macam masalah kolesterol dan juga gula. Ada masa mereka tidak sedar apa simptom yang ini sebab apa mereka rasa sihat sahaja. Tapi bila sudah terlambat baru simptom itu akan datang. Tapi ianya sudah terlambat. Jadi sebab tu kebanyakan pesakit yang mengalami masalah stres, mereka tidak akan memakan ubat pada waktu yang ditetapkan. Okey, ini merupakan tanda-tanda awal stres. Dia ada pelbagai simptom-simptom yang akan berlaku bila kita ada masalah stres. Okey, ini salah satunya adalah sakit kepala. Sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Bila kita ada stres, kita ada banyak otot di depan kepala kita ni dan juga ke belakang sampai ke belakang ni. Sebab tu kalau orang yang sakit masalah stres, otot ni akan mengecut. Sebab tu kita panggil ada stress headache, nama dia sakit kepala semasa stres. Jadi sakit ni di depan, mula dari depan dia akan pergi ke belakang, bergerak ke belakang hingga ke leher. Ini merupakan tanda-tanda awal stres, sakit kepala. Kedua, sakit belakang, otot-otot di belakang kita mula mengecut kontraksi secara tidak normal dan membuatkan kita rasa sakit belakang dan juga sakit perut. Sakit perut ni boleh jadi sama ada dia start ada celiac bariat ataupun gastrik. Okay. Ini bukan tanda-tanda awal untuk kita jika kita mendapat ada stres dalam badan kita. Okay. Kesan stres yang kronik, kita akan rasa sentiasa kurang bertenaga sebab apa sentiasa hormon tu jantung pump sentiasa laju, tak berhenti lebih daripada 100 degutan seminit. Jadi ini akan membuatkan kita sentiasa rasa letih, tak bertenaga. Kita tidur pun akan jadi tidak lena. Kerana apa? Kita hormon sentiasa tinggi. Macam saya cakap, hormon fight or flight response. Jadi maknanya kita dengar bunyi sedikit senang terjaga. Ini salah satu simptom sama ada seseorang itu mempunyai masalah hyperthyroid, hormon thyroid dirembeskan dengan sangat tinggi ataupun dia ada stres. Jadi dia senang terjaga. Bunyi sedikit dah terjaga. Lepas tu susah nak tidur balik. Jadi ini yang dia adalah kesan stres yang kronik. Dan juga yang terakhirlah senang marah atau pelupa. Kerana mereka sentiasa dalam keadaan yang stres. Okey. Contoh kesihatan mental yang negatif yang akan berlaku kalau yang boleh menyebabkan peningkatan hormon adrenalin dan kortisol dalam badan kita. Nombor satu ialah depresi, kedua stres kronik, masalah anxiety, kemarahan, masalah anger management, pesimism, rasa tidak puas hati dengan kehidupan. Ini semua antara contoh kesihatan mental yang negatif yang boleh membuat anda mendapat risiko untuk serangan jantung dan juga serangan stroke jika tidak dirawat dengan cepat. Okey, kesan kesihatan mental negatif kronik macam saya sebut sebelum ni, pertama sekali degupan jantung akan menjadi tidak sekata. Bila jantung tu semakin membengkak, membesar, jadi kita punya litar elektrik. Jantung ni ada banyak komponen. Kita ada otot, kita ada injap, kita ada litar elektrik untuk memastikan otot pump dengan kadar yang teratur. Dan juga dia ada juga masalah pembuluh darah yang ini pembuluh darah yang memberikan nutrien dan juga oksigen kepada jantung kita, otot jantung untuk pump dengan kuat. Jadi ianya bila otot jantung kita ni membengkak, semakin membengkak, jadi litar tu menjadi tidak tentu arah, jadi tak betul macam kita punya highway, jadi rosak sikit highway tu. Jadi ada setengah orang bila jantung tu dia terlalu lama mendapat masalah stres, dia akan masalah litar, ritma jantung yang tidak sekata. Ini boleh mendapatkan risiko untuk mendapat stroke ataupun kematian secara mengejut. Kedua, masalah pencernaan makanan seperti saya cakap tadi mungkin boleh mendapat masalah sama ada celiac bariat ataupun masalah constipation, sembelit. Dan seterusnya adalah tekanan darah akan meningkat, masalah darah tinggi.
Yang kronik juga akan membuatkan risiko untuk mendapat masalah serangan jantung dan juga stroke. Dan peningkatan tahap keradangan dalam badan, minta maaf kesalahan ejaan, peningkatan tahap keradangan dalam badan. Bila kolesterol tinggi dalam badan kita, kolesterol ni akan menyebabkan keradangan dalam salur darah kita. Bila berlakunya keradangan, dia akan membuatkan senang untuk salur darah itu terluka. Bila salur darah ini terluka di bahagian bahagian dalam, kolesterol adalah benda utama yang akan menutup kita punya luka di salur darah itu. Jadi semakin banyak luka di tempat sama, semakin banyak kolesterol akan melekat pada salur darah. Dan kelamaan salur darah itu akan lumen dia akan berkurangan dan akan tertutup. Itu yang membuatkan risiko untuk dapat serangan jantung. Dan yang terakhirlah pengurangan pengaliran darah ke otot jantung. Hormon adrenalin membuatkan kita punya salur darah boleh mengecut secara sebab apa? Dia akan memastikan darah banyak pergi ke bahagian jantung dan juga otak. Jadi bila berterusan, jantung akan sentiasa akan menjadi lemah kerana kurangnya nutrisi dan juga oksigen pergi ke otot jantung. Okey, contoh kesihatan mental positif. Ini contoh supaya semua warga Fakulti Sains dan Teknologi boleh tahu apa yang perlu kita buat untuk kita sentiasa rasa positif, supaya kita sentiasa rasa sihat, tidak pula risiko untuk mendapat serangan jantung dan strok berkurangan. Pertama, kita sentiasa rasa optimis. Itu sangat penting. Kita sentiasa rasa positif, kita rasa optimis supaya kita akan berfikir dengan cara yang lagi berlainan dengan orang yang mempunyai kesihatan mental negatif. Kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kena rasa puas dalam kehidupan. Kalau kita sentiasa ketidakpuasan dalam hidup kita, ini akan membuatkan hormon stres meningkat dalam badan kita. Lepas tu kewaspadaan pun penting. Kita ada masa kita mungkin apa yang kita cakap kepada kawan-kawan, kepada keluarga kita, mungkin kita rasa benda tu normal. Mungkin tidak akan memberi impak apa-apa negatif kepada mereka. Tapi kalau kita ada kewaspadaan, mungkin kita akan tahu apa yang kita berikan, yang kita katakan kepada mereka mungkin akan memberi impak negatif kepada mereka. Jadi ini penting untuk kita sentiasa ada waspada apa yang kita bercakap. Dan yang terakhirlah sentiasa gembira. Kita kena perlu sentiasa gembira, kerana bila kita gembira, hormon stres ni akan berkurangan dengan mendadak, dan kita buatkan kita berfikir dengan lebih bagus, dan juga kita punya kita akan, bila kita sentiasa gembira, kita akan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Okey. Dan kesan positif kepada kesihatan mental positif, dia dapat mengurangkan tekanan darah. Kita dapat mengawal gula pada paras yang optimum. Jadi untuk orang yang ada masalah kencing manis, dapat kawal gula mereka pada kawal. Ini sangat penting kerana untuk orang yang ada kencing manis, risiko untuk mendapat kerosakan, kegagalan buah pinggang, kerosakan otak dan jantung adalah sangat tinggi berbanding mereka yang tiada kencing manis. Dan pengurangan kadar keradangan dalam darah dan juga pengurangan paras kolesterol. Jadi impak positif untuk mereka yang mempunyai kesihatan mental yang positif adalah sangat bagus. Sebab itu jika mereka mengalami stres, kita perlu rawat dengan kadar segera. Okey. Ini saya ingin berkongsi kepada anda semua mengenai cara-cara untuk mengurangkan stres. Jadi pertama sekali kita bersukan. Ini adalah teknik yang terbaik, terbaik sekali, kerana apa? Bersukan akan buatkan hormon endorfin kita meningkat, dan hormon endorfin ni akan buatkan kita rasa segar, rasa berfikir dengan sangat bagus. Jadi bersukan ni mungkin akan ramai akan tanya berapa lama bersukan dan jenis sukan tu macam mana. Jadi kalau ikutkan daripada WHO, World Health Organization, mereka mencadangkan untuk kita bersukan 150 minit hingga 300 minit seminggu. Tapi jika anda melakukan aktiviti yang sangat sukan yang sangat aktif, vigorous, macam contoh berenang, berlari ataupun hiking, 70 minit hingga 100 minit sudah memadai untuk seminggu. Jadi kalau untuk senang untuk anda membahagikan waktu tu, hanya perlu 30 minit sehari untuk 5 hari.
Okey, kajian telah terbukti kalau kita ikut kajian daripada US dan juga UK, mereka membahagikan golongan yang berjalan lebih daripada 7,000 langkah sehari dengan golongan yang tidak berjalan lebih daripada 7,000, kurang daripada 7,000 langkah sehari. Golongan yang berjalan lebih daripada 7,000 langkah sehari hidup jauh lebih lama daripada mereka yang tidak berjalan lebih daripada 7,000 langkah sehari. Jadi kat situ kita boleh nampak, kita boleh buat rumuskan bahawa walaupun berjalan sahaja 7,000 langkah sehari sudah memberi impak yang sangat bagus untuk dalam kehidupan harian kita. Kerana apa? Ianya dapat mengurangkan risiko untuk kita peningkatan kolesterol dan gula, dan juga berat badan juga dapat dikawal. Tapi Malaysia jauh lagi bagus daripada US dan UK. Kerana apa? Kita punya target kita untuk Kementerian Kesihatan kita, target kita adalah 10,000 langkah, di mana jauh daripada target yang diberikan oleh US dan UK. Saya harapkan semua warga fakulti boleh cuba untuk berjalan lebih daripada 7,000 langkah sehari. Tidak sukar. Ada masa kita tak tahu berapa jauh kita jalan kan. Ada setengah orang ada jam elektronik yang boleh mengira berapa langkah kita jalan. Tapi sekarang telefon pun boleh kira. Jadi agak senang untuk kita mengira berapa langkah. Jika lepas kerja tidak cukup 7,000, eloknya di rumah kita berjalan dulu sebelum sampai di rumah, jalan di taman untuk memastikan kita cukup untuk lebih daripada 7,000 langkah sehari. Bukan itu saja, memandangkan UKM juga mempunyai tangga yang banyak kan. Jadi sebenarnya menaiki tangga lebih daripada 7 minit sehari untuk dapat mengurangkan risiko untuk dapat serangan jantung berbanding mereka yang tidak menaiki tangga. Hanya 7 minit sehari dapat membezakan dengan 50% mengurangkan risiko, 50% untuk dapat serangan jantung berbanding mereka yang tidak menaiki tangga. Ini kajian yang mereka lakukan adalah dalam masa 10 tahun, dia follow up untuk 10 tahun. Jadi sangat signifikan. Cara kedua adalah untuk meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Ini merupakan salah satu teknik yang sangat-sangat berkesan. Kerana apa? Bila kita bersama keluarga, meluangkan masa bersama keluarga, kita dapat melapangkan kita punya dada kita, dapat meluahkan kita punya masalah bersama dengan isteri, mak ayah ataupun rakan-rakan. Bila kita meluahkan perasaan kita, kita dapat mengurangkan beban yang kita tanggung. Jadi ini merupakan teknik yang sangat-sangat berkesan untuk mengurangkan stres dalam diri kita. Dan sebab tu kalau orang yang dalam keadaan stres, kita tak boleh biarkan mereka sendirian. Kita kena sentiasa tanya apa yang kita boleh bantu untuk mereka sebelum mereka mengalami masalah stres yang lagi teruk seperti depresi. Kita tak mahu mereka pergi ke tahap depresi, kerana bila mereka sudah pergi ke tahap depresi, mereka perlukan rawatan yang serius, lagi serius, termasuk ubat-ubatan, dan risiko untuk mereka mendapat relapse, mendapat semula masalah depresi itu pun tinggi. Bila sudah ada masalah depression, ada masa selepas mereka sudah sembuh, mereka akan dapat semula masalah itu. Jadi sebab tu kita kalau boleh kita nak elakkan daripada mereka mendapat masalah stres yang kronik. Cara yang ketiga adalah mendapat tidur yang secukupnya. Kalau ikutkan definisi, tidur yang secukupnya adalah lebih daripada 7 jam. Itu yang sepatutnya. Okey. Jadi kalau boleh kita cuba dapat time, tentukan waktu tidur kita dengan sekata. Jangan hari ini tidur awal, esok tidur lambat. Dan ada masa tidur cepat, ada masa tidur tidak cukup. Kalau boleh kita tak boleh minum kopi atau merokok ataupun makan 30 minit sebelum tidur, dan ataupun bersukan sebelum tidur. Kerana ini semua akan membuatkan hormon dalam badan kita meningkat, hormon stres tu meningkat untuk mencernakan makanan apa semua. Jadi agak sukar untuk kita tidur bila lepas kita makan. Dan kalau contohnya anda tidak dapat tidur dengan lena, walaupun sudah cuba dengan mengelakkan semua pemakanan, exercise atau merokok sebelum tidur atau minum kopi, anda seharusnya berjumpa dengan doktor untuk kita assess, kita check apakah
ada punca lain ke tidak. Ada setengah orang dia ada masalah hyperthyroidism, masalah hyperthyroid, di mana hormon thyroid dia rembes dengan sangat tinggi. Tapi ada setengah orang dia tidak ada simptom yang spesifik. Jadi bila kita cek darah baru kita tahu hormon thyroid dia sangat meningkat, sangat tinggi, dan bila diberi rawatan biasanya pesakit akan dapat tidur dengan lebih lena, jantung pun denyut dengan lebih teratur selepas mendapat rawatan. Cara yang seterusnya adalah mengamalkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ni ada banyak jenis, banyak teknik, dan dianya sangat-sangat dan juga sangat berkesan untuk kita mengurangkan risiko kita untuk mendapat stres. Jadi apa yang contoh-contoh ialah ada masa perkara yang sangat simple seperti kita sembahyang, kita meditate, kita sembahyang, lepas tu kita tengok wayang. Ada masa kita hanya melukis, membuat diary, ataupun kita hanya minum atau makan. Itu pun dapat mengurangkan kita dapat minum air yang panas, dapat mengurangkan stres dalam badan kita. Jadi ini merupakan salah satu teknik relaksasi yang kita boleh amalkan di tempat kerja ataupun di rumah supaya kita sentiasa rasa tenang. Ada masa kalau kita pergi berurut pun dapat mengurangkan stres dalam badan kita. Cara yang seterusnya adalah mencari hobi yang berbeza. Kita ada pelbagai jenis hobi. Ada setengah orang berbasikal, mengambil fotografi, bermain game dan juga mendengar muzik. Jadi untuk mencari hobi yang berbeza ni, yang terbaik adalah apabila ianya melibatkan dengan orang lain, interaksi bersama orang lain. Ini adalah merupakan hobi yang sangat bagus. Di mana bila melibatkan interaksi, jadi kita akan lebih aktif berfikir dan kita akan lebih cuba impress orang lain juga. Apa hobi kita, sama ada kita punya jauh lagi bagus, cara pengambilan gambar kita jauh lagi bagus daripada cara orang lain ambil gambar. Kita boleh membandingkan kita punya teknik penggambaran kita macam mana kalau sesiapa yang berminat fotografi. Jadi ini adalah sangat penting untuk mendapat hobi yang bagus. Hobi memancing pun bagus, walaupun agak lama dia tapi setengah orang akan berasa tenang bila mereka pergi memancing. Jadi untuk mendapat hobi, mencari hobi yang bagus, membina adalah sangat bagus. Okey, apa akan jadi kalau contoh teknik kita tidak berkesan? Apa yang perlu kita buat? Jadi kita di Malaysia ni kita ada 3 ahli yang kita boleh jumpalah. Sama ada kaunselor, ahli psikologi ataupun pakar psikiatrik. Okey, jadi apa dia punya level tu? Biasanya kepada siapa yang ada masalah stres, mereka biasa akan jumpa kaunselor ataupun ahli psikologi dahulu. Dan jika ianya sukar untuk dirawat atau stres mereka menunjukkan ada risiko untuk mendapat depresi ataupun penyakit mental yang lain, biasanya mereka akan refer pesakit ini kepada kepada psikiatris. Jadi bila melibatkan psikiatris ni biasanya akan melibatkan rawatan, ubat-ubatan ataupun rawatan lain yang lebih mendalam untuk mengurangkan masalah mental yang mereka hadapi. Okey. Jadi itu saja saya punya talk saya pada hari ini. Agak ringkas kerana mental health ni, masalah stres ni adalah masalah yang selalu berlaku. Agak ringkas, tapi ianya memberi impak yang sangat negatif kepada badan kita. Jadi jika anda ada apa-apa soalan, sila ajukan soalan. Kita buat sesi santai soal jawab selepas ni. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Is atas penerangan berkaitan kesan stres terhadap kesihatan jantung. Sekarang sesi santai, borak santai. Saya ada nampak ada beberapa juga soalan yang dikemukakan di ruangan chat. Nanti saya akan baca. Saya open dulu. Siapa nak berborak dengan Dr. Is? Kita punya pakar pada petang ni. Kalau tak ada, saya mulakan dulu. Dr. Is, ni ada satu soalan saya nak tanya. Okay. Betul ke ada orang cakap kalau makan coklat tu, dia boleh meningkatkan kegembiraan dan turunkan stres? And then yang kedua,
kadang-kadang kita stres, tapi kita mungkin stres berlebihan and then kita mengambil kafein. Adakah ia sesuai untuk diambil kalau untuk individu yang mempunyai stres yang berlebihan? Okey. Okey, terima kasih Prof. Rafizi. Okey, pertama sekali pasal coklat betul. Apa yang kita makan tak semestinya coklat. Aiskrim pun ianya akan mengurangkan stres dalam badan kita kerana apa? Ianya dapat meningkatkan hormon endorfin dalam badan kita, membuatkan kita rasa lagi segar. Okey, tapi sebenarnya kesan sampingan bukan dia punya pro and cons. So dia punya cons tu lagi tinggi kerana apa? Kita punya gula akan meningkat bila kita makan coklat meningkat. Bukan itu saja, kolesterol sangat tinggi di dalam coklat ataupun aiskrim. Jadi sebenarnya ianya boleh mengurangkan stres pada jangka masa yang pendek, tapi kalau ianya berterusan, anda tidak seharusnya memakan coklat ataupun aiskrim pada jangka masa yang lama, sebab apa ianya akan membuatkan anda risiko untuk mendapat obesiti, kencing manis dan juga masalah kolesterol yang tinggi dalam badan. Dan soalan kedua mengenai kafein. Okey, biasanya orang yang stres dia kata memang dia akan rasa minum kopi atau merokok akan membuatkan ada tekanan akan berkurangan, tapi sebenarnya tidak. Ia hanya akan menambahkan lagi tekanan terhadap badan kita. Kafein di dalam badan membuatkan jantung kita pump dengan lebih laju. Orang yang stres, jantung sudah pump lagi laju, dia kita tambahkan lagi kafein menyebabkan jantung kita pump lagi laju. Itu satu. Nombor dua, kafein ni membuatkan otak kita sentiasa alert. Macam saya cakap tadi, hormon kortisol dan adrenalin membuatkan otak kita sentiasa dalam keadaan yang alert. Jadi ini membuatkan kita senang rasa letih. Kalau kita sentiasa stres yang berterusan dan juga minum kopi, sebenarnya kita akan rasa cepat letih. Sebab apa? Otak tu pun dah penat, sentiasa alert pada waktu tidak berhenti. Jadi inilah jawapan dia. Kalau eloknya, kalau kita ada stres, eloknya kita kurangkan minum kopi dan juga apa-apa yang boleh menyebabkan jantung kita denyut dan lebih laju ataupun membuatkan kita paras gula ataupun kolesterol lagi tinggi dalam badan kita lah. Alright, okey. Saya nak bacakan sedikit. Ada soalan daripada ruangan chat ni, daripada Encik Azmi. Adakah stres yang doktor bincangkan ni sama bila dibicarakan jantung yang stres? Faham tak? Stres, keadaan stres dengan jantung kita tu yang stres. Adakah sama? Dia macam ni, kalau kita stres, jantung kita memang akan stres lah. Sebab apa? Dia akan paksa badan otak kita bila stres dia akan paksa jantung tu pump lagi laju apa semua. Tapi contoh kalau kita ada masalah jantung juga, kita akan dapat stres juga. Contoh orang yang contohlah ada orang dapat serangan jantung. Serangan jantung, bila dapat serangan jantung, sebahagian daripada otot jantung tak boleh nak pump dengan elok. Jadi apa berlaku? Darah tak dapat dibahagikan kepada organ-organ dalaman dalam badan kita. Jadi kita akan sentiasa rasa letih. Jadi untuk kes macam ni, biasanya orang pesakit jantung akan mendapat stres kerana apa? Mereka tak dapat bergerak dengan secara normal. Bergerak sedikit rasa letih, penat. Bukan itu saja, ada masalah seksual. Seksual ni maknanya dia tak dapat membuat hubungan seksual bersama pasangan dengan normal. Kerana apa? Jantung tidak dapat pump dengan bagus. Bila tak dapat kadar ereksi pun berkurangan. Jadi banyak sangat masalah stres daripada masalah kesihatan itu sendiri. Jadi dua-dua boleh sebenarnya boleh berlaku. Sakit jantung tu boleh kasih stres, stres boleh kasih sakit jantung. Dua-dua boleh berlaku. Okey, saya teruskan. Okay. Ramai pelajar universiti dan sekolah mengalami depression. Ni muda-muda lagi dah ada depression. Sebab berlaku pandemik ni, saya pun tengok anak saudara saya sekolah, saya pun stres tengok dia punya kelas daripada pagi sampai petang. Okey, bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Okey. Ni agak sukarlah sebenarnya soalan yang ni sebenarnya sepatutnya ditujukan kepada kementerian pendidikan sebenarnya. Tapi sebenarnya memang betul macam anak saya sendiri dia punya kelas daripada pagi sampai ke petang tak berhenti daripada mengaji, daripada kelas matematik, lepas tu ada kelas jadi sebenarnya dia lain tau. Belajar secara online dan juga fizikal ada sangat berbeza. Online ni kita perlukan fokus konsentrasi yang sangat tinggi tapi bila fizikal ni dia lain, dia punya sistem environment tu berbeza.
Dan of course sudah tentu pembelajaran dengan environment yang tradisional macam kita belajar di kelas apa tu, lagi cepat kita tangkap berbanding dengan kita belajar online. Sebab apa, online ni ada masa kita akan sentiasa terganggu dengan ada masa kita terfikir untuk tengok benda lain ataupun ni. Tapi kalau di kelas jauh lagi bagus. Jadi untuk stres pada kanak-kanak ni memang sangat saya setujulah. Dan mungkin sebab kita baru lagi di musim pandemik, mungkin masih mengambil untuk kita punya Kementerian Pendidikan kita untuk memastikan bagaimana untuk kita kurangkan stres ni pembelajaran terhadap kanak-kanak, kerana kita semuanya masih baru. Even kalau kita cakap pasal vaksin pun apa, semua benda masih baru. Jadi kita tak boleh nak kata sekali ambil vaksin Pfizer ke apa, vaksin apa pun boleh tahan untuk selama-lamanya. Sebab pengkajian pun dilakukan dalam masa setahun sahaja. Jadi benda ni sangat terlalu baru. Jadi saya rasa mungkin akan mengambil masa untuk kita tahu apa cara yang terbaik untuk kita adjust untuk kita punya sistem pendidikan kita lah. Tapi ini memang saya setujulah, memang akan memberi stres yang sangat tinggi. Kerana dan satu lagi yang kita sedar, generasi yang kita panggil sekarang ni generasi apa Prof? David, saya lupa dah. Generasi Y ke? Kita generasi Y kan? Dia ada generasi yang baru sekarang ni, memang dia punya risiko untuk masalah mental health sangat tinggi berbanding dengan generasi yang dulu. Kerana apa? Mungkin cara mereka dibesarkan adalah berbeza dengan kita. Sekarang ni dulu macam perbezaan yang utama lah, macam contoh keluarga. Keluarga masa zaman dulu, kalau kamu nak naik basikal pergi jauh-jauh pun tak ada masalah kan. Kita tak tahu berapa kilometer kita dah pergi daripada rumah. Tapi sekarang ni generasi sekarang, ibu bapa lebih cakna, lebih risau. Kalau pergi jauh macam mana kalau aksiden. Kalau kita lebih kepada generasi yang baru ni membuatkan anak-anak mereka ada sedikit manja lah kalau nak ikutkan. Dan itu membuatkan mereka senang mendapat stres. Kenapa? Mereka tak biasa mengalami masalah stres, jatuh basikal ke apa sebelum ni sendiri, tak ada orang tolong. Semua keluarga mesti ada. Jadi perkara-perkara macam ni yang membuatkan generasi yang baru ni senang mendapat stres lah berbanding dengan generasi yang dulu. Okey, alright doktor. Kalau nak tahu, kita ada juga live streaming melalui Facebook rasmi Fakulti Sains. Sekarang ni dah 121, kita punya Zoom pun dah penuh 300. So total yang tengok doktor berceramah dalam 400 lebih lah. Okey, saya nak ambil satu soalan daripada Facebook Live. Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya, selain buat medical check up untuk tekanan darah, medical check up apa lagi yang sesuai untuk cek tahap kesihatan jantung kita? Adakah kita boleh cek tahap hormon stres, kortisol dan adrenalin dalam badan kita? Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya tak perlu cek hormon kortisol, adrenalin dalam badan kita, kecuali anda ada masalah ni lah. Kalau doktor rasa anda ada masalah organ adrenal tu membengkak dengan tidak sekata, jadi baru kita buat. Ada tanda-tanda dia. Biasa doktor akan lihat lah. Okey, tapi kalau tanya saya, apakah medical check up yang terbaik untuk kamu buat? Jika kamu lebih pada umur 40 tahun, eloknya buat stress test. Stress test ni sangat penting. Stress test ada banyak jenis, bukan setakat berjalan sajalah. Ada setengah orang dia tak boleh nak jalan kat treadmill. Lepas tu kita letak alat ECG dekat dada, kita tengok bila jantung pump dengan laju, sama ada perubahan tak dia punya rentak jantung dia. Biasanya setengah orang bila dia tidak stres, tak ada stres, kalau salur darah dia tutup separuh, mereka masih boleh, jantung masih boleh pump dengan elok. Tapi bila kita streskan jantung tu, kita paksa, jadi demand otot tu untuk oksigen dan nutrien meningkat. Jadi bilanya salur darah tu separuh tertutup, jadi tak cukup. Dia tak dapat nak penuhi keperluan kehendak oksigen atau nutrien tu. Jadi jantung tu akan start pump dengan slow, daripada laju jadi perlahan. Dekat situ kita boleh nampak bila kita buat stress test. Dan ianya sangat bagus, sangat bagus untuk lakukan stress test. Jika anda umur lebih 40 tahun, eloknya anda lakukan setiap tahun stress test. Anda boleh lakukan kat mana-mana. Di IJN pun kita buat. Kita buat IJN. Untuk umur lebih 20 tahun, jika kita sarankan buat medical check up pada umur 20 tahun, paling kurang lah. Paling awal, seawal umur 20 tahun. Jika tiada masalah apa-apa, biasanya kita akan repeat ulang balik setiap 4 tahun. Tapi bila umur 40 tahun ke atas, eloknya setiap setahun sekali kita kena buat medical check up dan perlu ada stress test. Itu paling penting. Okey.
Okey, daripada Gita Gunasikaran. Doktor, boleh ke vaksin menjadikan pesakit PVC lagi teruk? Okey, soalan ni dia macam ni. Masalah PVC ni adalah masalah ritma jantung. Dia nama dia premature ventricular complex, di mana jantung pump tak sekata tiba-tiba berlaku. Okey, biasa masalah PVC ni ada masa disebabkan lita jantung tu tak normal. Jadi sebab tu anda ada masalah PVC. Okey, vaksin ni dia ada masa dia boleh kasih keradangan dalam badan kita, bukan berterusan, sementara. Jadi setengah orang respon terhadap vaksin berbeza-beza. Ada setengah orang tak ada rasa apa-apa, ada setengah orang ada demam, ada setengah orang sakit sendi, ada setengah orang dia berdebar-debar. Okey, disebabkan PVC inilah, masalah PVC ni. Ianya ada risiko tapi rendah, untuk mendapat keradangan pada jantung rendah. Dan biasanya ianya tidak berterusan. Lepas keradangan tu surut, biasanya masalah tu hilang. Tapi jika anda ada masalah PVC, biasanya doktor normal, secara normalnya kita akan buat banyak test lain untuk pastikan PVC ini sama ada berbahaya atau tidak. Salah satu test yang kita buat adalah kita buat stress test. Kalau kita streskan jantung, adakah PVC ini bertambah lagi banyak dekat ECG kamu. Kalau bertambah lagi banyak benda kita kena buat, kita kena berhentikan PVC itu. Di AJN kita ada rawatan kita panggil ablation, cryoablation, di mana kita panaskan lita elektrik itu supaya dia terputus, supaya tak berlaku lagi benda itulah. Dan ada masa rawatan ni dapat memberi kesembuhan yang 100%. Jadi jika anda ada masalah PVC, berjumpa dengan doktor jantung. Doktor jantung, kerana apa? Banyak benda yang kita boleh buat dan ada masa rawatan dia lah untuk sembuh adalah 100%. Okey. Okey, daripada Fikri Khairuddin. Assalamualaikum doktor, adakah jika stres berlebihan dan tidak terkawal, adakah cenderung mendapat penyakit mental? Ya, betul. Macam saya cakap tadi lah. Jika anda stres berterusan, kita kalau boleh kita tak nak dia berterusan. Kalau berterusan, kalau anda dapat depresi, masalah depresi pun, ini contoh yang terbaik lah. Biasa mereka akan pergi cenderung kepada mendapat masalah depresi. Bila dapat depresi, agak sukar untuk rawat. Hanya orang yang dapat depression akan beritahu anda bahawa susah untuk mereka mendapat kehidupan yang normal seperti yang dulu. Jadi sebab tu kalau jika anda ada stres, anda buat apa yang saya ajar sebelum ni, cara sendiri, sama ada anda bersenam, ada hobi yang bagus, lepas tu ada relaxation teknik, dan makan makanan yang sihat. Jadi kalau tak berkesan, berjumpa dengan sama ada jumpa dengan kaunselor ataupun pakar ahli psikologi ataupun doktor. Kami akan bantu anda apa yang seharusnya anda lakukan. Sebab kita ada ramai sangat pakar psikiatris yang bagus dekat Malaysia ni. Cuma bila orang dengar psikiatris ni, dia ingat orang gila saja. Itu yang masalah. Tapi sebenarnya dia punya skop sangat besar. Terlalu besar punya skop dia, skop rawatan dia. Okey. Daripada Puan Rozana, jika jantung berdebar, jantung laju, tengah terketar, jantung laju, berpeluh, adakah berkaitan dengan anxiety? Ya, betul. Tapi macam ni, okey, sebelum kita kata ianya anxiety, sebab anxiety ni masalah mental lah. Masalah mental. Jadi sebelum tu kita kena pastikan sama ada betul-betul bukan masalah jantung atau tidak. Okey, jadi kita akan buat banyak test test untuk tengok jantung tu ada masalah atau tidak. Nombor 2, kita akan cek hormon thyroid. Hormon thyroid boleh kasih jantung berdebar, berpeluh-peluh, rasa risau, semua tu pun boleh juga. Jadi kalau semua test yang kita buat ni adalah negatif, biasanya kita akan kata ianya anxiety. Bila ada masalah anxiety ni, baru kita akan refer kepada pakar psikiatrik lah untuk rawatan seterusnya. Sebab apa ada setengah mereka perlukan ubat penenang untuk mereka rasa tenang. Kalau tak, mereka tak berani nak keluar rumah atau keluar pergi kerja kerana sentiasa takut, tapi tak tahu sebab apa, kenapa dia takut. Biasa orang anxiety macam tu. Okey, doktor, ni ada staf bertanya dia PM saya directly. Kalau jantung sentiasa berdegup sekitar 102 hingga 105 pada setiap masa, apa respon doktor? Okey. Perlu konsultasi ke? Ya, perlu. Kita perlu. Kenapa? Normal jantung pump biasanya bawah daripada 90 lah. Kita boleh ambil limit paling tinggi pun 100 lah. Kira 80 hingga 100. Lebih daripada itu kita panggil takikardia, mana jantung laju. Tapi kita kena check kenapa jantung laju. Stres salah satu puncanya lah. Tapi sebelum kita kata ianya stres, macam saya cakap, kita akan pastikan ianya bukan masalah jantung. Masalah jantung, masalah hormon yang tak normal dalam badan. Jadi itu yang kita akan check.
Jadi kalau anda ada kalau anda rehat jantung anda berdenyut lebih daripada 100 denyutan dalam masa seminit, eloknya anda berjumpa dengan doktor untuk rawatan selanjutnya lah, supaya kita dapat tahu apa punca jantung tu berdenyut dengan lebih laju. Okey, dekat Facebook Live ada bertanya, doktor, adakah hyperventilation ada kaitan dengan jantung? Tak, hyperventilation ni lebih kepada masalah, lebih kepada mental jugalah. Di mana tiba-tiba kita akan bernafas, dia sama lebih kepada anxiety anxiety, tapi bila you nafas laju, you banyak buang karbon dioksida dalam badan kita, jadi membuatkan kita rasa lagi berdebar, lagi teruk lah, ada masa pening pada rasa nak muntah. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada masalah hyperventilation syndrome ni, dia suruh bernafas dekat beg kertas, supaya kita dapat sedut balik karbon dioksida yang kita buang, sebab kita perlukan dalam badan kita pada tahap yang ada tertentu lah. Jadi kalau kita terlalu buang dengan banyak sangat, nanti darah kita akan menjadi kurang beresid lah. Jadi dia akan buat ada kesan sampingan dia. Tapi sebenarnya kalau ikutkan hyperventilation lebih kurang sama je dengan anxiety, dan dua-dua adalah daripada masalah mental lah, daripada kesihatan mental lah. Alright. Adakah heart palpitation berkaitan dengan stres juga? Ya, sudah tentu. Kalau kita stres kan, jantung kita akan berdebar kan. Jadi itu yang nama dia palpitation lah. Jadi tapi palpitation pun sama jugalah. Kita tak boleh nak kata masalah stres. Banyak benda kita nak buat, kita kena check ritma jantung sama ada normal atau tidak. Ada masa mungkin ada macam yang tadi soalan tadi, ada PVC yang membuatkan jantung kita berdebar. Ada masa memang sebab jantung tu laju, dan jantung tu sendiri yang laju. Ada masa memang ritma jantung tu ritma jantung yang bahaya, macam ventricular tachycardia atau ni, yang boleh buatkan kita rasa dejut kita kuat sangat, ataupun ada satu lagi term nama supraventricular tachycardia. Jadi itu yang membuatkan kita rasa jantung kita berdebar. Tapi apa-apa pun biasanya doktor akan pastikan, kita tak akan, doktor tak akan beritahu itu stres lah. Kita akan test dulu, kita akan buat kajian yang menyeluruh, baru kita kata ianya disebabkan oleh stres. Okey, ni ada soalan dekat Facebook Live. Dok, aktiviti berjalan 7,000 hingga 10,000 langkah kurang membuatkan kita berpeluh berbanding dengan latihan anaerobik. Maka berjalan banyak langkah ini tidak mengurangkan berat badan. Akibatnya mungkin juga boleh sebabkan sakit jantung walaupun kita dah berjalan banyak langkah. Mohon maklum malas. Thank you. Okey. Dia macam ni, macam saya cakap tadi, kalau kita berjalan lebih 7,000, memang dia ada kajian dah buat berbanding dengan orang yang tak berjalan lebih 7,000, risiko untuk sakit jantung dan stroke berkurangan berbanding mereka yang berjalan kurang daripada 7,000. Okey. Tapi jika anda bandingkan dengan exercise yang lebih vigorous, yang macam lebih kuat, macam berenang, berbasikal, berlari, apa semua, sudah tentu yang itu akan memberi impak yang lagi bagus berbanding berjalan 7,000 sehari. Okey. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain yang tak berjalan langsung, yang tak aktif langsung, ianya sangat berbeza. Dia punya kesan dia, dan kesan positif dia sangat tinggi. Jadi ianya terpulang kepada individu sendiri. Jika anda rasa ada setengah orang dia tak mampu, contoh orang yang masalah jantung lemah, dia tak boleh nak berlari, nak bersukan dengan kuat, jadi berjalan adalah satu-satu dunia pilihan yang mereka ada. Jadi ini sudah cukup untuk mereka untuk kekal aktif. Itu pun sudah cukup. Okey, kalau kita tanya pesakit, macam pesakit saya di IJN pun, kebanyakan mereka yang umur lebih 80 tahun pun mereka hanya mengamalkan berjalan di taman saja. Mereka tak ada macam berlari ataupun berjogging apa. Tapi saya sudah tentu saya punya outcome untuk orang yang exercise yang lebih vigorous ni, dunia kesihatan jantung dia jauh lagi bagus berbanding mereka yang berjalan 7,000 langkah sehari lah. Okay, ini ada berkaitan juga dengan bersukan. Bila kita melakukan aktiviti sukan, jantung berdegup laju dan menyebabkan kita cepat penat dan termengah-mengah. Bolehkah kita gunakan ubat perlahan degupan jantung apabila kita hendak bersukan? Adakah itu amalan yang betul? Itu salah lah. Bila kita bersukan, otot kita akan bergerak dengan laju, dengan lebih kerap. Jadi dia perlukan banyak oksigen dan juga nutrien untuk otot tu berfungsi dengan lebih bagus. Jadi untuk dapatkan oksigen dengan lebih dan juga nutrien lebih, jantung akan pump dengan laju. Itu normal respon. Untuk dia beri lagi banyak oksigen,
kepada otot tu untuk dia bergerak dengan laju. Kalau kita paksa jantung tu lagi slow, jadi otot yang tengah bersukan ni dia akan pergi kepada proses anaerobik, maknanya tanpa oksigen. Sebab tu akan ada banyak lactic acid, ada akan rasa sakit, banyak sakit lepas exercise. Sebenarnya amalan mengambil ubat untuk memperlahankan jantung sebelum exercise adalah salah. Tidak sepatutnya. Sebab apa? Ini adalah normal respon. Untuk kamu bersekan memang jantung, sebab tu kita buat stress test pun kita akan pastikan jantung tu pump pada kadar yang kita nak. Baru kita kata dia dah capai tahap yang kita mahu. Sebab apa kita nak pastikan jantung tu boleh pump dengan bagus. Jadi kalau boleh jangan ambil ubat perlahankan jantung semasa kita exercise. Itu amalan yang salah. Okey, kalau ada seseorang didiagnose sakit jantung, apa aktiviti senaman yang sesuai? Yang keduanya, adakah senaman HIIT, high intensity, bagus untuk individu? Okey. Untuk orang yang ada masalah jantung, biasanya anda perlu tanya balik doktor yang merawat. So apa masalah jantung ni dia ada banyak kategori dia. Ada setengah orang dia ada serangan jantung, tapi lepas tu bila kita buat angiogram, kita dapat buka salur darah tu pada masa yang cepat. Jadi otot dia masih boleh hidup. Sebahagian daripada otot dia tu tak ada yang mati pun. Jadi dia boleh senaman normal macam biasa orang normal. Sebab apa lepas kita buat angiogram, angioplasti, jantung boleh pump dengan kadar yang normal. Dia punya kapasiti dia. Jadi itu tak ada limitasi untuk mereka. Tapi ada setengah orang bila dapat serangan jantung ataupun sangat teruk serangan jantung dia, jadi sebahagian daripada otot tu sangat lemah. Jadi apa yang kita cadangkan hanyalah berjalan sudah cukup. Berjalan dalam 30 minit dalam masa satu hari sudah cukup untuk dia kekal aktif. Okey, untuk soalan kedua, HIIT, HIIT. Okey, untuk masalah serangan jantung ni macam saya cakap jugalah, kamu kena tanya dulu doktor kamu macam mana kapasiti pumping jantung kamu. Jadi setiap orang berbeza. Jadi kalau kapasiti bagus dan bila kamu buat HIIT, senaman HIIT, tak ada rasa sakit dada atau berdebar, boleh teruskan. Tapi kalau kamu mula ada rasa sakit dada, lepas tu berdebar jantung tu semakin teruk, mungkin itu tidak sesuai untuk kamu. Tapi jarang doktor jantung akan beritahu anda untuk buat senaman HIIT untuk mereka yang ada masalah jantung. Kita berjalan lebih daripada 7,000 langkah sudah cukup untuk pesakit jantung. Okey, adakah dada terasa penuh menunjukkan kita stres? Lagi satu yang dada rasa tercucuk tu, adakah ada kena-mengena dengan jantung? Okay. Dada rasa penuh. Rasa penuh ni macam maksud dia... Mungkin rasa berat kot Rasa berat, oh okey. Kalau rasa berat dada, jumpa doktor cepat mungkin. Mungkin takut serangan jantung. Typical simptom untuk sakit jantung ialah seperti ada orang duduk atas dada kita. Okey, kita tak rasa sakit tapi kita rasa macam berat je. Rasa macam ada benda menekan dada. Jadi itu anda harus berjumpa dengan doktor secepat mungkin. Jangan tunggu esok. Terus pergi sahaja. Kita ada banyak test kita boleh buat. Sebab apa, kalau kita dapat detect awal serangan jantung, banyak sangat perbezaan dia berbanding dengan orang yang datang lambat. Kita nak selamatkan jantung yang daripada kerosakan. Jantung ni macam sebab dia tak berhenti kan berdenyut. Jadi bila dia rosak, dia akan lagi dia punya sequence of event tu akan semakin lama semakin teruk dia punya efek dia. Okey, yang soalan nombor 2, kalau sakit cucuk-cucuk adakah masalah jantung? Jadi sakit cucuk-cucuk biasanya jarang ada orang sakit jantung akan kata dia sakit cucuk-cucuk. Biasa cucuk ni sebab apa, kita bila tengok dada kita, kita akan nampak pertama sekali otot tulang rawan kita itu pun boleh kasih sakit mencucuk bila kita ada masa kita pakai seat belt, kita brake pun boleh kasih terluka kita punya otot pada rawan kita. Itu satu. Nombor 2, gastrik pun boleh simptom untuk cucuk sebab apa selalu makan kita lalu daripada tengah dada juga. Lepas tu nombor 3 mungkin masalah paru-paru lah. Tapi kalau jantung biasanya rasa macam kita menekan, rasa tertekan. Itu simptom utama jantung. Okey, jika majikan tidak dapat bagi cuti rehat, bolehkah kita minta dengan doktor yang konsult kita untuk release stres kita? Saya rasa ni nak gunakan doktor untuk bagi tahu majikan kot. Apa cara dia? Okey, kalau anda memang ada masalah, biasanya kalau yang stres ni agak sukar sikit untuk doktor untuk memberi cuti sebab apa, biasanya kita akan tengok pada parameters daripada apa yang kita check masa konsultasi tu. Contoh kalau tekanan darah tinggi, memang you punya gula tinggi, jadi itu memang layak untuk anda mendapat cuti sebab anda perlu direhatkan. Okay, tapi jika anda betul ada masalah stres, anda boleh mendapat cuti, tak ada masalah. Tapi kita kena jumpa dengan doktor psikiatrik.
Itu penting sebab apa? Cara soalan bertanya doktor jantung dan doktor psikiatrik adalah berbeza. Sebab kami lebih kepada tanya direct ada sakit dada ke tak apa semua, tapi bila kamu jumpa dengan doktor psikiatrik, dia ada soalan tambahan yang membuatkan anda lagi selesa untuk berkongsi masalah anda, dan dari situ mereka dapat tahu yang sama ada anda memang mengalami stres yang sangat teruk, dan mereka boleh memberi cuti. Sama macam doktor bila mereka ada stres, kami akan terus hantar mereka berjumpa dengan psikiatrik. Jadi dari situ mereka akan berkasih cuti seminggu atau 2 minggu untuk mereka tenang sebelum start bekerja. Ini protokol dia macam mana. Kalau anda ada masalah stres, ini cara dia, kita akan kasih anda berjumpa dengan psikiatris untuk assessment yang seterusnya lah, untuk memastikan anda betul ada masalah stres yang kronik. Ni ada soalan, saya selalu rasa nafas tak lepas. Dah pernah buat ujian pernafasan tapi result normal kata doktor. Tak puas hati pula rasa saya. Bila buat menguap baru rasa macam nafas dah lega. Tak puas hati pula saya rasa macam itulah. Simptom saya dah buat test tapi normal. Simptom yang anda ada ni macam tak spesifik tak spesifik. Okey, apa yang saya boleh cadangkan, jika anda sudah berjumpa dengan satu doktor dan anda rasa macam tak rasa puas hati, seharusnya anda jumpa dengan doktor yang lain untuk mendapat konsultasi yang kedua lah, dapat second opinion. Okey, tapi bila rasa nafas tak cukup ni, dia sama ada jantung ataupun paru-paru. Ini dua simptom utama lah. Jadi kalau paru-paru pernafasan yang kita akan buat, pertama kita buat X-ray, nombor 2 kita buat lung function test kita mana anda akan kena tiup dekat lubang, di corong lubang tu untuk tengok kapasiti paru-paru sama ada masalah atau tidak. Okey, kalau pernafasan normal biasanya kita akan cek untuk jantung. Tapi jika dua-dua normal, biasanya ianya adalah bukan satu benda yang berbahaya. Maknanya doktor biasanya akan kata anda tak perlukan rawatan apa-apa. Okey. Tapi kalau anda rasa masih juga mengganggu hidup anda seharusnya jumpa doktor yang lain untuk mendapat second opinion. Kita akan cek dua organ ni lah, sama ada paru-paru atau jantung. Okey. Ni ada tanya, dekat mana nak buat stress test, and then kalau lepas stress test, mana lebih baik? Buat CT scan dulu ke kena angio? Okey, stress test anda boleh buat mana-mana je, tak ada masalah. Tapi agak biasanya kalau nak minta stress test ni biasanya anda kena under private lah. Private maksud dia macam contoh dekat government kita ada private wing macam tu. Anda boleh request untuk stress test. Tapi kalau anda government sector biasanya dia akan menunggu kalau anda ada risiko baru mereka akan buat stress test apa semua ni. Okey. Kalau di IJN kami senang saja, anda pergi pada website IJN, terus boleh ambil appointment untuk buat stress test. Okey, stress test mana yang terbaik? Okey, stress test yang terbaik adalah yang terpulang kepada individu itu sendiri. Kita ada stress test yang berjalan atas treadmill, lepas tu letak ECG kat dada. Kita ada stress test yang baring saja, kita kasih ubat biar jantung laju. Bila kita paksa jantung tu laju, baru kita buat ECG. Ada stress test yang scan jantung, ekokardiografi. Maknanya lepas stresskan jantung tu, kita scan jantung dia ada lemah ke tak. Dan kita ada nama technetium scan dengan also cardiac MRI. Okey, CT scan dia tak termasuk dalam stress test. CT scan kita boleh tengok salur darah yang blok saja dekat jantung tu. Okey, jadi kita ada 5 test untuk stress test ni. Anda tak perlu risau, anda jumpa saja dengan doktor anda, kita akan bagi tahu anda mana yang terbaik lah, yang mana yang bagus. Tapi kalau ikutkan lagi spesifik, yang paling spesifik adalah biasanya technetium scan lah ataupun cardiac MRI, itu lagi bagus lah, tapi harganya sangat mahal. Contoh kalau saya cakap pasal technetium scan, untuk kalau IJN punya dia untuk semua sekali termasuk scan itu adalah 4,500, agak mahal. Okey, jadi sebab tu ada setengah doktor akan pergi kepada yang mesra ni lah, kewangan sikit lah. Contoh stress test yang ECG letak kat dada, itu pun okey. Tapi kalau itu positif, kalau stress test tu menunjukkan positif, tak semestinya kita nak kata kamu ada masalah jantung. Kita ada test lain pula, maknanya angiogram. Jadi angiogram bukan stress test, angiogram adalah untuk konfirmasi konfirmasi yang kamu ada blok kat jantung. Macam tu. Okey. So maybe saya akan baca lagi 2 saja soalan. Kejap. Adakah kes kematian semasa tidur berkaitan dengan masalah jantung, dan lagi satu, tapak tangan dan tapak kaki selalu berpeluh, adakah juga berkaitan dengan jantung? Okey.
yang apa meninggal secara mengejut semasa tidur ke ataupun masa bersukan. Okey, biasanya memang masalah jantung, tapi macam saya cakap sebelum ni, jantung ni ada banyak komponen. Komponennya otot, litar, elektrik, injap dan pembuluh darah lah. Jadi bila kita kata kematian mengejut tiba-tiba, sebelum ni okey, tak ada masalah, tiba-tiba tak ada apa bersukan dengan bagus, tak ada sakit dada bila bersukan. Jadi bila ini biasanya masalah litar elektrik yang tidak normal. Dan ini sangat serius. Ada setengah orang tak sebab tak pernah buat medical check up, jadi mereka tidak tahu mereka ada denyutan jantung, ritma jantung yang tak normal. Jadi biasanya mereka ada masalah ni, ritma jantung ni. Jadi jika ada keluarga anda yang mengalami masalah kematian mengejut bawah umur 40 tahun, seluruh keluarga sepatutnya pergi untuk membuat medical check up. Sangat penting kerana apa? Ada masa ianya masalah keturunan. Jika anda sudah buat medical check up, memang jantung nampak okey, jadi anda boleh rasa lega kerana apa? Risiko untuk anda mendapat masalah sama seperti keluarga anda yang meninggal tu adalah rendah. Okey. Tapi biasanya jarang apa orang meninggal mengejut disebabkan serangan jantung. Biasanya masalah ritma jantung yang tak normal. Itu yang membuatkan dia meninggal dengan cepat. Sebab kita boleh bandingkan jantung. Jantung dia akan pump laju. Jadi bila pump laju macam ni, okey. Tapi bila ada ritma tak normal, dia akan pump macam ni. Jadi darah akan terkumpul kat tengah-tengah ni. Dia tak boleh keluar pun jantung tu. Jadi sebab tu darah kurang pergi otak, dia terus pengsan. Sebab tu kalau kita tengok ahli sukan, tengah lari-lari, terus pengsan, lepas tu mati. Sebab apa? Jantung dia pump tapi tak efisien. Darah tak boleh keluar dari jantung tu. Jadi darah kurang pergi otak. Bila otak ni kurang darah, dia terus akan shutdown. Jadi kalau tidak ada CPR ataupun shock pada jantung tu untuk normalkan balik ritma jantung tu, biasanya kebanyakan mereka akan matilah. Itu risiko dia. Soalan nombor 2 tadi apa? Yang pasal yang tangan tu, tapak Okey. tangan. Okey, tak makan yang berpeluh, kita panggil hyperhidrosis. Ini bukan masalah jantung. Dia masalah memang apa kamu punya sistem saraf dalam badan kamu, simpatetik, dia panggil simpatetik punya sistem terlebih, overdrive. Jadi sebab tu tangan dengan kaki berpeluh dengan banyak. Ada rawatan dia, kamu boleh datang ke IJN. IJN memang center untuk masalah hyperhidrosis ni. Dia ada rawatan di mana kita boleh cabut, potong saraf tu supaya dia dapat kurangkan rasa berpeluh dekat tangan kaki. Sebab benda ni dia menghilangkan confidence kita. Masalah berpeluh dengan dengan eksesif ni, berlebihan ni, dia membuatkan confidence kita kurang. Sebab apa? Kita berjumpa dengan orang ada masa ketiak kita basah dengan sangat teruk kan. Kita nak keluar, nak jalan pun tak boleh. Ada masa kita tak bersukan pun dah berpeluh jadi susah untuk kita bergaul dengan orang lain. Jadi kalau anda ada masalah ni, datang saja ke IJN, kita ada rawatan khas untuk hyperhidrosis ni. Alright. Soalan yang terakhir saya baca sekiranya seseorang terkena panic attack, adakah dia susah bernafas, and then bagaimana cara untuk overcome, untuk mengobatinya? Okay, bila anda ada masalah panic attack, anxiety ni sebenarnya susah untuk dirawat. Sebab apa? Anda perlukan berjumpa dengan psikiatris. Jika ianya berlaku, tak ada pilihan lain. Anda perlu bersama dengan keluarga yang terdekat. Sentiasa memberitahu keluarga anda jika anda mengalami panic attack. Sebab apa? Kita tak tahu apa akan berlaku. Anda boleh pengsan. Boleh pengsan, jantung boleh denyut dengan tak sekata. Jadi kita perlukan seseorang untuk mengawasi kita. Dan biasanya siapa yang ada panic attack ni akan mengambil masa dalam 30 hingga 1 jam atau mungkin lebih untuk dia hilang panic attack dia, baru dia rasa okey. Jadi kena ada orang sebelah untuk mengawasi kita semasa kita berdepan dengan masalah panic attack. Tapi bila anda mendapat masalah panic attack ni, agak sukar untuk anda orang sekeliling untuk membantu anda. Kerana apa? Ini otak anda sendiri yang mengawal jantung tu untuk pump dengan laju. Jadi jika anda ada masalah panic attack ni, anda harus berjumpa dengan psikiatris. Kerana apa? Anda mungkin perlukan ubat untuk mengelakkan anda daripada mendapat panic attack ni. Itu satu. Dan satu lagi ubat adalah jika anda mendapat panic attack, anda boleh mengambil ubat untuk menenangkan jantung anda supaya dia berkurang. Sementara menunggu anda punya masalah anxiety anda berkurangan lah. Jadi ada masa kebanyakan pesakit akan dimulakan dengan ubat. Itu yang paling penting. Sebab apa? Orang sekeliling ada masa agak sukar untuk dia menenangkan kamu.
Kerana apa? Kamu pun tak boleh fikir dengan waras masa itu. Sebab apa? Kamu panik tanpa sebab. Kamu pun tak tahu kenapa kamu panik. Tiba-tiba saja berlaku. Jadi jawapan terbaik adalah anda harus berjumpa dengan psikiatris, pakar psikiatris untuk rawatan seterusnya. Okey, Dr. Is, ni saya nak tanya. Tadi Dr. Is ada kata IJN ada offer servis untuk walk in kalau kita nak dapatkan test yang berkaitan apa semua. Kalau kami ni government servant kan, adakah boleh pakai GL government GL kerajaan atau badan berkanun tu? Tak lepas, yang tu tak lepas. Sebab apa? Dia biasanya sebab apa, untuk government, sebab stress test ni boleh buat di government, di government. Jadi biasanya tak lepas lah biasanya GL dan hanya boleh buat dalam dekat private sector. Jadi maknanya kalau kamu datang ke IJN, kamu perlu bayar untuk buat stress test tu. Okey, melainkan contoh kamu ada sakit dada tapi tak spesifik. Biasanya kamu hanya perlukan rujukan daripada hospital kerajaan untuk datang ke IJN untuk further workup untuk jantung. Di situ kita akan buat stress test. Jadi kita boleh dapat lagi boleh dapat lagi kepastian sama ada sakit dada tu disebabkan jantung atau tidak lah. Biasa kes macam tu baru kita baru KKM cover ataupun GL cover. Alright, okey, jelas. Dr. Is ada ni sepatah dua kata untuk penutup kepada peserta. Okey, terima kasih banyak-banyaklah menjemput saya Prof. Dr. Dafizi. Okey, yang saya boleh cakapkan, jika anda mengalami stres, anda seharusnya cuba untuk mengurangkan stres anda dengan cara-cara yang sendirilah yang seperti saya beritahu. Tapi jika tidak berkesan, anda harus meminta pertolongan. Jangan merawat diri anda sendiri kalau ianya tidak berkesan. Jadi saya cadangkan kalau ianya berlaku, jumpa dengan kaunselor. Mungkin sebab setiap universiti atau tempat kerja ada kaunselor mereka tersendiri. Dari situ dapat assessment mereka akan pastikan sama ada anda perlu untuk berjumpa dengan psikiatris ataupun tidak. Okey, untuk mereka yang ada masalah kesihatan kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan juga paras tinggi, kolesterol yang tinggi, anda seharusnya memakan ubat anda pada waktu yang ditetapkan. Kerana apa? Setengah pesakit tidak ada simptom bila mereka semakin teruk. Dan bila benda ni berlaku dan bila dah teruk, anda akan dapat serangan jantung dan stroke. Bila anda dapat masalah stroke dan serangan jantung ni akan membuatkan anda lagi limitasi daripada anda punya pergerakan, pemikiran, dan kita akan bergantung kepada orang lain. Ini akan membuatkan kita lagi stres dan kemurungan. Jadi saya harapkan semua dapat kepada mereka yang ada masalah kesihatan kronik, seharusnya menjaga kesihatan anda dengan lebih dalam lagi. Saya rasa itu saja daripada saya lah. Okey, terima kasih. Kami ucapkan kepada Dr. Iskandar Mirza atas sesi perkongsian berkaitan apa kesan stres terhadap kesihatan jantung. Saya mewakili Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FST UKM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor dan juga kepada semua peserta yang hadir. Kita ada lebih kurang 432 peserta yang menonton secara Zoom dengan live. Okey, sekarang sesi bergambar saya serahkan kepada Puan Wani untuk handle. Okey, dalam lebih kurang 15 saat lah. Okey, semua senyum. Dah on kamera ke? Okey, semua senyum. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Okay, terima kasih semua. So kita jumpa lagi lain kali. Maybe kita boleh bawa lah Dr. Is secara bersemuka pula nanti. Boleh. Kita buat dekat Dewan Persidangan pula lebih besar. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua dapat sudi memberikan komitmen untuk petang ni. Saya doakan agar kita semua sihat dan dapat absorb stres yang normal itulah. Stres normal bekerja. Kalau stres berlebihan, kita jumpa doktor terus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Is. Sama-sama.